Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 21 Ramadan 1437 Hijrah bersamaan dengan 26 Jun 2016. Kita teruskan pengajian kita berkenaan dengan kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang bertajuk Kashfu Asy-Syubuhat, pembongkaran akar kesyirikan. Okey, terjemahannya gitulah. Kita telah sampai kepada muka surat yang ke-120, kan, 120 iaitu ringkasannya sebelum ni kita telah disajikan ataupun diberikan penerangan oleh Syekh Muhammad berkenaan dengan hujah-hujah ataupun syubhat-syubhat. Okay? Syubhat ini maksudnya ialah ideologi pemikiran yang menyeleweng. Okay? Dan cara yang diberikan oleh Syekh Muhammad adalah dengan menyatakan penghujahan yang akan disebut oleh golongan yang menyeleweng. Okay? Dan beliau mengajar untuk menjawab penghujahan tersebut. Okay, mengajar untuk menyanggah, okay, memberikan cadangan untuk sanggahan. Okay. Dan saya rasa tak perlulah kita nak ulang balik semula, kan? Kita teruskan dengan muka surat yang ke-120. Tapi kalau nak ringkaskan tu boleh kot, kan? Dia kata apa mula-mula? Mula kata apa? Apa dia open book test, kan? Dia boleh terus markah pun Allah yang bagi, kan? Jadi tak payah nak susah-susah, kan? Sebab tu setengah ulama' dia lebih suka pengajian macam ni, pasal tak ada periksa. Bila tak ada periksa, kita datang tu memang nak ilmu, kan? Kalau pengajian yang ada peperiksaan akhir ni, biasanya bila dah tulis tu keluar kosong. Kosong apa? Kosong. Dalam otak kita tak ada dah, semua dah dikeluarkan. Okay. Apa hujah yang pertama? Muka surat apa? Siapa ingat? Fa'in qala ha'ula'il ayat, bukan? Rasanya muka surat yang ke-108, betul tak? Ada 4 kalau tak silap saya, kan? Ada 4 peringkat hujah mereka. Okay. Lepas tu barulah sampai kepada yang tahap kita ni lah. Boleh? Siapa boleh tengok cepat-cepat? Tak letak nombor. Bukan buku ni patutnya masa belajar, kan? Bila kita pandai-pandai letak nombor, ni 1, ni 2, kan? Pasal kalau kita dengar je, tapi nampak banyak bergampen, kan? Masa saya belajar dulu, biasa saya akan buat itulah. Kalau kita duduk dengar je, kita mengantuk, kan? Jadi Syekh tu cakap, ini adalah hujah pertama, kita tulis nombor 1. Maknanya ada lagi, ada 2, 3 tu, kan? Boleh beritahu saya kat mana? Mana? Wadhkur lahu qawlahu ta'ala wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Muka surat apa? Lebih kurang? Salah pun tak apa. 88 ya. Oh, jauh lagi. Muka surat 88. Okey. Yang kita nak yang mufassal tu. Mufassal start dari mana? Yang terperinci atau ya. Sini global, kan? Global. Kemudian yang terperinci, Syekh mula sebutkan pada muka surat pada ulang kaji sikit.
Saya macam nak baca sebelum ni kan, tapi kita tak tahu pula kat mana. Amal mujmal. Okey. Bantahan yang mujmal dan mufassal. Okey, bantahan garis besar iaitu yang global lah sudah. Mana yang mufassal tu, yang terperinci? Tak apa, kita cari sekejap. Tolong cari dengan saya. Saya cari yang Arab, tuan-tuan dan puan-puan cari yang bahasa Melayu tu. Kat sini muka surat 95. Siapa ada pen tu tanda-tanda kan. Wa ammal jawabul mufassal, adapun jawapan yang terperinci. Muka surat yang 96 lah kiranya, yang bahasa Melayu. Adapun jawapan secara terperinci. Okey. Okey. Minha qauluhum tu. Kan? Pertama mereka mengatakan kami tidak mensyirikkan. Ada. Kami tidak menyekutukan Allah. Muka surat yang ke-96 tengah-tengah atas sikit. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami meyakini bahawa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki. Okey, itu adalah yang pertama. Tapi akan tetapi muka surat 98 kan, akan tetapi kerana saya seorang yang berdosa. Saya bukan minta kan, saya memang Allah yang beri. Kan? Wali-wali semua ni tak ada apa-apa pun. Cuma saya ni berdosa. Sebab tu saya jadikan mereka perantaraan. Okey. Baik, so kita pun dah jawab kan. Kita dah jawab. Kemudian yang kedua adalah pada muka surat yang ke-100. Betul fa in qalaha ula'il ayat, jika mereka mengatakan ayat-ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang yang menyembah patung. Okey. Jadi takkan sama patung dengan Nabi, dengan wali kan. So kita dah jawab dah. Fazkur. Jawapan dia muka surat 101. Baik. Mana yang ketiga? Yang ketiga fa in qala. 105. Betul Saya rasa situlah. 105 fa in qala, sekiranya, ataupun 106 bahasa Melayunya, jika dia mengatakan orang-orang kafir menghendaki manfaat dari mereka, dari yang mereka sembah, sedangkan saya tetap nak dari Allah kan, tapi mengharapkan syafaat sahaja. So jawapan dia pun dah ada. Ni ke berapa? 3 kan? 3. Fa in qala la a'budu, muka surat yang ke-108 itu nombor 4. Okey, muka surat 108 nombor 4. Kemudian apabila dia berkata, sekiranya dia berkata saya tidak beribadat kecuali kepada Allah, sedangkan berlindung kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka bukanlah ibadah, maka katakan kepadanya, itu jawapan dia. Okey. Kemudian okey. Yang ke berapa tu, yang keempat. Baik. 112 pun masih lagi bincang benda ni. 113. Tadi 4 kan, ni kira berapa? 5 lah. Fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah. Dia nak balas balik. Kan kita duk hurai, dia kata maknanya ustaz ni tolak syafaat Nabi lah. Kan. Itu yang kelima. So kita dah bagi jawapan dah kat situ. Ataupun Syekh telah memberikan jawapan. Okey, jawapan dia panjang kan? Okey. Yang keenam, 117. Tulis nombor nanti senang saya nak tanya nanti, tahulah nombor tu. Okey, yang keenam 117, fa in qala an-nabiyyu u'tiya asy-syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Kan? Apabila dia berkata Nabi SAW diberi hak memberi syafaat oleh Allah, lalu saya hanya minta syafaat yang telah Allah berikan kepadanya. Apa salah saya? Kan? Okey, so jawapan dia dah ada kat situ. Sekarang ni barulah kalau yang itu yang ke-6, maka ini yang ke-7. Muka surat yang ke-120. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'an hasya wa kalla walakinnal iltija'a ila as-salihin laysa bisyirk. Faqul lahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama asy-syirka a'zama min tahrimi az-zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruh فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا
wa yadhkuru annahu la yaghfiruh wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuh atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana. Okey. Ya, yang ketujuh, kalau dia bercakap selesai yang 6 tadi tu kan, dia masih lagi ada hujah lagi kan yang disimpan. Dia kata, saya sama sekali tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun juga, kerana saya memahami bahawa berlindung kepada orang-orang salih tidak termasuk perbuatan syirik. Kan ustaz duk sebut syirik, yang saya buat ni bukan syirik. Kan? Kerana yang saya buat ni saya berlindung dengan orang yang salih, nabi, wali dan sebagainya. Itu bukan syirik ustaz. Okey. So jawapannya, katakan kepadanya, apabila engkau telah mengakui bahawa Allah telah mengharamkan syirik lebih daripada haramnya perbuatan zina dan Allah tidak akan mengampuninya, maka apakah hal itu merupakan perkara yang diharamkan Allah dan dia sebut bahawa pelakunya tidak akan diampuni? Okey, faham tak maksudnya? Maksudnya sekarang ni syirik dengan zina mana lebih besar? Syirik kan. Okey. Okey, zina tu dah tahulah kan. Okey. Adakah ini syirik atau tidak? Maksudnya kamu buat ni syirik ke tidak? Kan? Okey. Ataupun kamu tahu tak syirik tu apa? Itulah lebih kurang kan. Kamu tahu tak syirik tu apa? Yang Allah kata Allah tak akan ampunkan, lebih besar, bahkan lebih besar dari zina. Okey, apa tu syirik tu? Kalau dia kata, saya tak pasti. Kadang-kadang jawapan orang bila dia nak lepaskan diri, dia akan kata, saya tak tahu. Kan? Bila dia sebut tak tahu tu, sebenarnya dia dah memberikan apa? Kalau boleh kita nak sebut bola tanggung, kan? Kita tinggal nak smash, kan? Ataupun Arab kadang dia kata dia telah memberikan tengkuk dia kepada engkau untuk kau sebelih lah. Gitu kan? Okay, ataupun kau pegang dia kan? Kalau dia kata dia tak boleh jawab, tak tahu kan, dia nak lari lah kan. Okay. Kita jawab kepada dia, bagaimana engkau dapat melepaskan dirimu dari kesyirikan sedang engkau sendiri tidak tahu apa itu syirik? Boleh ke kamu nak selamatkan diri dari syirik sedangkan kamu tak tahu syirik? Sedangkan kamu tahu bahawa syirik itu lebih besar dari zina, kan? Okay. Jadi kalau saya tanya apa itu syirik, kalau jawapan dia tak tahu, apa itu zina tahu pula kan? Ya, jadi benda yang dosa besar kamu tahu, benda yang lebih besar daripada dosa besar kamu tak tahu. Masuk akal ke? Kan? Dan lepas itu Allah telah mengharamkan syirik atas kamu dan Allah menyebutkan bahawa Allah tidak akan ampunkan perbuatan tersebut. Tapi sementara engkau tidak menanyakan hakikat perbuatan tersebut. Tapi malangnya kamu tak tanya, kan? Anda tak nak tahu, tak nak tanya benda tu. Kan? Sedangkan kamu dah tahu bahawa syirik jauh lebih besar dari zina. Syirik Allah tak ampunkan. Okey, tanpa taubat. Apakah dengan begitu engkau hendak mengatakan bahawa Allah mengharamkan sesuatu tetapi tidak menjelaskan kepada kita? Kalau kamu buat begitu, kan, maknanya kamu mengatakan syirik tu okey, dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina, bahkan Allah tak akan ampunkan. Bila saya tanya kamu, kan, bila saya tanya kamu tentang syirik tu apa, kamu jawab tak tahu. Kan? Okay? Patut tak begitu? Tak patut kan? Pasal zina kamu tahu, tapi yang syirik lebih besar lagi kamu tak tahu. Tak patut. Yang kedua, kamu tak tanya ke? Kan? Tak belajar ke syirik tu apa? Okay. Yang ketiga, kamu kena pilih salah satu daripada dua. Sama ada kamu mengatakan Allah tidak menjelaskan pada kita, ataupun Allah menjelaskan. Okay? Kalau kamu mengatakan Allah tak jelaskan, Allah sebut syirik tu tidak akan diampunkan, kan? Jadi lepas tu tapi Allah tak beritahu. Nak cakap itu ke? Ataupun kamu nak mengatakan syirik itu adalah satu benda yang lebih besar dari zina, tetapi Allah dah jelaskan. Okay? Saya yang tak tahu kan? Okay? Teruskan. Fa in qala, kan? Maknanya kat sini ini dia Syekh nak mengajar kepada kita, kan, kepada orang awam secara umumnya dan peringatanlah kepada ustaz-ustaz ni, bila nak berdepan dengan hujah tu, kan, kita kena apa dia panggil? Kena, orang Melayu kata apa? Pendek akal. Pendek akal, betul? Jangan panjang sangat, betul? Pendek akal, panjang akal, tahu tak maksud dia? Saya tak betul ni. Kan? Pendek akal ni maknanya dia cepat. Ya, saya faham macam itulah kan. Kalau dia bukan gitu. Tak tahu. Ke panjang akal? Wallahualam lah, tak apalah. Yang pentingnya ialah kena dipanggil apa? Arab kata, kalau Arab kata sebut suratul badihah. Dia kena cepat.
Okey, kalau kena cepat. Mana dia sebut yang tu je, kita tahu jawapan dia. Tahu nak jawab. Okey. Jangan jadi baik je kan. Kadang-kadang kita terlalu baik sangat. Kan? Bila tak apa, ni contoh luar kan sajalah kan. Kadang-kadang bila ulama kita sebut benda yang hilang kan, benda yang hilang ni kalau dijumpai oleh faqih, tahu faqih kan, dia ada muhaddis, ada faqih kan, orang yang ada ilmu dalam fiqh kan, susah sikitlah. Tetapi kalau jumpa dengan orang yang awam senang sikit untuk kita jumpa kembali kan, pasal dia ni bukan saya punya, jadi dia akan cari untuk cara nak pulangkan. Tapi kalau faqih yang dapat kan, orang yang tahu tentang fiqh, dia akan tengok benda tu kan, dia akan keluarkan, dia otak dia tu dah gerak, dia ada dah kiraan-kiraan tu kan, ni siapa punya, dia punya, halal tak untuk aku. Jadi dia akan fikirkan aqwal qaul ulama yang mengatakan akhirnya halal untuk aku ambil. Tu bahaya tu kan. Okey, kadang-kadang saja saya sebut kat sini kan, kadang-kadang bila ustaz ni pun kadang-kadang jadi gitu juga kan. Dia kalau dengan orang kan haram, tak boleh ni haram, tapi bila dengan dia tapi dalam keadaan tertentu boleh kan, tapi dengan orang tak boleh anda semua tak boleh kan. Tapi bila dia seorang-seorang sebenarnya ada qaul kan, gitu, walaupun qaul itu marjuh tetapi boleh digunakan. Tapi kalau untuk orang tak boleh lah, kita bagi yang rajih. Ada kadang-kadang dia jadi gitu kan. Okey, tak apa, kita kembali kepada perbincangan kita. Okey, kita teruskan muka surat yang ke-122. Tapi yang pentingnya apa yang disebutkan pada muka surat 120 dan 21 adalah kalau kamu tahu syirik itu lebih bahaya daripada zina kan, kamu kena tahu syirik itu apa kan. Kamu tak boleh sampai ke tahap ini bukan syirik padahal benda tu syirik. Okey, fa in qala asy-syirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam kan, faqul lahu ma ma'na ibadatil asnam atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbiru amra man da'aha fahadha yukadzibuhu al-Quran wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi أو يعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. Okey, tengok dia punya peringkat-peringkat penghujahan yang diberikan oleh Syekh Muhammad. Dia kata apabila dia mengatakan, dia dah sebut tadi tak tahu. So kita sebut mana boleh tak tahu, kena tahu. Ini benda yang lebih dahsyat daripada zina kan. Allah tak ampunkan. Jadi dia pun nak bagi jawapan. Dia kata syirik itu adalah beribadat kepada patung-patung kan, berhala-berhala, sedangkan kami tidak beribadah kepada patung-patung kan. Yang syirik yang zaman dulu tu patung sekeliling Kaabah 360, atas Safa, atas Marwah dan banyak lagi tempat lah kan, patung betul, berhala. Yang kami dan kami tak beribadat kepada patung kan. Kami tak letak patung, minta, tak ada. Okey, apa jawapannya? Katakan kepadanya, apa maksud beribadah kepada patung? Apakah engkau menyangka bahawa orang-orang musyrik itu beriktikad bahawa kayu-kayu yang mereka sembah dan pohon-pohon itu yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya? Okey, adakah itu maksud beribadat kepada patung kan? Adakah maksudnya patung tu yang mencipta, mentadbirkan, yang memberi rezeki? Ya ke tidak kan? Okay. Pendapatmu itu tidak dibenarkan dan didustakan oleh Al-Quran. Okay, kalau kamu kata yang tu, maka tak betul lah, kerana Al-Quran tak cakap macam tu kan. Apabila dia mengatakan, seterusnya dia akan keluar lagi hujah. Dia akan kata orang yang beribadah ditujukan kepada kayu, batu, bangunan di atas kubur atau yang lainnya
Okay, seraya berdoa maknanya syirik itu adalah orang yang beribadah ditujukan ataupun ibadat kepada patung, kan, ataupun berhala adalah orang yang beribadah dan menunjukkan ibadahnya kepada batu, kayu, bangunan, atas kubur atau yang lainnya. Di samping seraya berdoa kepada benda-benda itu dan berkorban untuknya. Kan? Mereka mengatakan bahawa sembahan-sembahan itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, dan dengan cara itu Allah menolak mudarat dan memberi manfaat kepada kami kerana barakahnya. Kalau itu jawapan dia, kan? Jawapannya ialah apa? Sembah patung tu maksudnya ialah yang tadi tu. Kan? Bukan mengatakan Allah cipta, Allah mengaturkan alam, Allah memberi rezeki, bukan mengatakan patung tu mencipta, patung tu memberi rezeki, patung itu mengaturkan alam, tidak. Tetapi hanya mempercayai bahawa patung itu mendekatkan diri kepada Tuhan yang mencipta, iaitu Allah. Okay? Kalau jawapannya itu, kita mengatakan anda telah jujur menjawab, dan hal itulah yang kamu kerjakan di hadapan batu-batu, bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan dan yang lainnya. Kan? Kita nak jelaskan pada dia, yang kamu buat dengan kubur orang yang saleh tu, itulah dia. Kan? Tapi kadang-kadang dia, bila kita sebut ni adalah perbuatan syirik, dia tak ada. Ni bukan patung, ini wali, orang saleh, nabi. Kan? Sebab tu banyak saya sebut kan, mungkin dalam kelas yang lepas, orang doa kan, kat mana? Kubur Nabi. Cuma bila Pak Gad marah, dia pun tak doa, dia pun tak angkat tangan. Tapi mulut tu berkumat kamit lah kan, nak doa tu. Ya, dan saya pernah, banyaklah yang kita dah tengok tempat yang tak ada Pak Gad, memang dia angkat tangan terus. Macam tu. Okay. Satu masa, saya dulu dah cerita tapi saya cerita balik. Saya lalu dengan kawan saya. Dia ni orang Lubnan kan. Okay. Baguslah dia kan. Jadi bila lalu tu, saya tengok Ahmad, tengok tu kan, dia buat apa? Dia doa kat kubur Nabi, kiblat kat belakang dia. Nak biar kan? Dia tengok saya, tak boleh biar kan? Hampir lah. Kan? Cakap, takkan nak cakap? Tak. Okay. Dia pun pergi. Kata, Syekh tak boleh macam ni. Kan? Jadi orang tu kata, tak, Nabi kata macam ni. Dia buat dalil kawan tu. Kan? Sebab tu macam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata, orang yang kita nak berdepan ni, kadang-kadang dia ada dalil. Jadi kena bersedia. Dan dia kata, tapi kawan saya tu, dia dapat balas balik. Dalil tersebut tidak bermaksud sekian. Maksud sebenarnya adalah sekian. Okay? Jadi lepas tu dia kata, Alhamdulillah, baru 2-3 hari lepas aku belajar hadis tu. Kalau tak boleh jawab juga. Kan? Jadi itu caranya kan. Kita kadang-kadang bila dalam situasi tu, macam mana nak cakap. Dan kadang-kadang bila cakap tu, dia akan balas balik. Tapi kalau tak ada jawab, tak apalah, carilah kemudian. Tapi sebaik-baiknya sebelum nak tegur tu, kita dah aturkan macam ni kan. Kita dah belajar dah kan, 30 dah hujah tu. Jadi kalau dia baru sampai 20, kita 30 dah, tak apa. Tapi kalau kita baru 5, dia 10, kalah kita. Okay? So hati-hati. Baik. Jadi Syekh mengatakan, kalau kamu kata patung berhala mencipta, kita jawab terus, salah. Dalam Quran kata patung berhala tak cipta. Okay. Kalau kamu kata, jawapan kamu adalah patung ni tak cipta, tapi dia mendekatkan kita. Kita kata itulah yang minta maaf, wali kan. Wali ni tak betul lah. Kalau dia kata patung yang mendekatkan, sembah patung tu maksudnya sembah patung, patung tu akan mendekatkan kita kepada Allah. Kita kata pada dia, yang kamu buat dengan kubur wali tu samalah dengan tu. Kamu tak mengatakan wali tu cipta kan? Tak ada. Adakah wali tu khaliq? Tidak kan? Okey. Jadi apa yang wali tu buat? Mendekatkan. Samalah dengan yang orang musyrikin buat. Okey. Wa yuqalu lahu aidan, tambah lagi dia kata, qauluka syirku ibadatul asnam. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadha? وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن
Wa hadha huwa al-matlub wa sirrul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa ma syirku billah fassirhu li wa in qala huwa ibadatul asnam faqul wa ma ma'na ibadatil asnam. Okey, so dia sambung nanti. Okey. Dan tambahkan, katakan kepadanya lagi, menurut kamu syirik adalah penyembahan kepada berhala. Apakah bergantung kepada orang-orang saleh serta berdoa kepada mereka tidak termasuk dalam syirik? Pasal jawapan dia tadi, syirik tu ialah sembah berhala. Kan? Jadi kita pun dah huraikan apa maksud dia apa semua. So kita dah dapat kiranya macam patahkan hujah dia. Kemudian sekarang ni kita tambah lagi. Kan? Dia macam ni, cara dalam penghujahan ni ialah satu, patahkan hujah. Kan? Kemudian kita bagi tambahan. Tambah lagi supaya dia memang kira macam tak boleh bangkit lagi dah, kan? Macam kita sebut KO lah, kan? Kita KO, kan? Kita kata kat dia, adakah syirik itu hanya sembah berhala? Kalau dia kata ya, kita jawab, jawapan kamu salah. Kan? Kerana ayat-ayat sebelum ni yang kita baca menunjukkan orang yang bergantung dengan mana-mana orang yang saleh ataupun mana-mana malaikat, kan? Ataupun Isa. Semua itu adalah termasuk dalam syirik. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah engkau, wahai Isa, telah berkata kepada orang ramai, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah. Kan? Okey. Jadi ada dialog tu sendiri, kan, yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa mengatakan tidak. Tak boleh. Itu bukan, saya tak arahkan mereka begitu. Tapi apa yang dibuat oleh Kristian. Kan? So maknanya sembah tu bukan saja pada patung, tetapi boleh jadi sembah itu pada Nabi, pada orang saleh dan sebagainya. Malaikat, kan? Jadi itulah dia namanya syirik yang dinyatakan dalam Al-Quran. Okey. Kemudian Syekh mengatakan rahsia masalah ini ialah apabila dia berkata, maknanya Syekh nak buat rumusan balik. Kan, rumusannya, kan, dia punya rahsia masalah ni maksudnya dia punya sifir lah, sifir. Kan, sifir dalam berdebat dalam ataupun membincangkan masalah ni ialah seperti berikut. Bila dia kata saya tidak syirik kepada Allah, jawab kepada dia, apakah sebenarnya syirik kepada Allah? Jelaskan kepadaku. Okey. Kalau dia jawab syirik adalah beribadah kepada patung-patung, kan? Tanyakan kepadanya muka surat 106, apa makna beribadat dengan patung-patung? Jelaskan kepadaku. Kalau dia berkata saya tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, maka tanyakan apa, muka surat 126, maka tanyakan apa maksud beribadah kepada Allah semata-mata? Jelaskan kepadaku. Kalau dia menjelaskannya sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran, maka itulah yang kita kehendaki. Kalau dia tidak mengetahuinya, bagaimana dia mendakwahkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu? Okey, mendakwalah. Bagaimana dia mendakwa sesuatu yang dia sendiri tidak tahu? Apabila dia mentafsirkan tidak sesuai dengan maksudnya, maka jelaskan kepadanya ayat-ayat yang menerangkan makna syirik kepada Allah dan beribadah kepada patung-patung, serta jelaskan kepadanya bahawa hal itulah yang dilakukan sebahagian orang di zaman ini. Kan, termasuk dia itulah, kan? Okey. Dan ketahuilah bahawa beribadah kepada semata-mata kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun adalah perkara yang mereka ingkari secara keras, sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang mengatakan apabila dia hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu, apakah dia hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini sebagai Tuhan yang satu? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Surah Sad ayat yang kelima. Faham tak benda ni? Tak faham, walaupun dia bahasa Melayu, kan? Maknanya sama ada dia bukan Melayu ataupun kita yang tak Melayu, kan? Antara kedua tu lah, kan? Tapi sebenarnya bahasa Indonesia kadang-kadang kita agak pening sikit nak faham. Okay. Tapi tak apa, kena biasa-biasa, kan? Kerana nak ceritakan, tak tahu saya cerita banyak kali lah, kan? Tapi tempat lain kot agaknya. Orang Indonesia ni, ustaz-ustaz kita sana, saya pernah pergi pustaka Al-Imam Syafi'i. Biasa dengar, kan? Yang tafsir apa? Ibnu Kathir tu, kan? Cuba bayangkan. Saya tak tahulah macam mana. Bila masuk tu jumpa dengan bos dia, sembang. Lepas tu bos dia bawa masuk dalam lah. Bila masuk tu, Masya Allah, kan, ada berapa 20 ke 30 meja berkomputer bersama orangnya.
Maknanya setiap seorang tu ustaz. Okey. Dan dia ceritalah apa yang dia sedang terjemah apa semua. Dan sambil-sambil jalan kita tengoklah buku kat sebelah tu kan. Ambil satu buku ni, masya-Allah kata. Buku ni kalau ikut tarikh tu kan, dalam sekitar sebulan 2 bulan baru terbit. Dah ada kat meja dia nak diterjemahkan. Cuba bayangkan. Sebab tu tak pelik macam mana dia orang boleh terjemahkan Sunan Sittah, dia orang terjemahkan Fathul Bari, kitab Fathul Bari dia orang terjemahkan. Syarah-syarah hadis yang punyalah besar macam ni. Kita dulu tengok siapa nak terjemahkan dia, kalau terjemahkan bagus. Silsilah Al-Hadits As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Panjang macam ni tak? Dia orang terjemah. Kan? Kita mustalah hadis nak terjemah pun terkial-kial, dia habis. Pasal apa? Pasal dia punya masya-Allah kan, rakyat dia kan, yang kalau kita satu ustaz dia 100 kot agaknya. Kalau kita pelajar kita berapa? 10, dia 100 lah. Bahkan lebih lagi. Sebab tu Syekh siapa? Ustaz Abdul Qadir Jawas bila datang sini dia kata, kalau di Indonesia ni sudah penuh masjid ni kan. Jadi kami cakap, Ustaz, Indonesia rakyat ramai kan. Malaysia rakyat sikit. Okey. Allah musta'an. Okey. Tak apa. Saja selingan sikit. Sekarang ni yang Syekh nak ceritakan kepada kita ialah langkah-langkah tu. Dia macam panduan. Kan, panduan nak takhrij hadis. Mula-mula buka kan. Tengok lafaz hadis. Cari hadis yang, cari lafaz yang paling susah. Buka dia panggil apa? Mu'jam kan. Satu-satu bila dapat tu tengok pula dia punya root word lah sebagainya kan. Yang ni pun sama juga. Kalau dia cakap macam ni, jawab yang ni. Dia cakap yang ni, jawab yang ni. Dia cakap yang ni, jawab yang ni. Jadi bila dia dah bagi macam ni, apa kita perlu buat ialah kita perlu baca banyak kali, fahamkan dan letaklah dekat otak kita. Mana-mana kawasan yang masih kosong lagi kan, letakkan, isikan. Jadi bila perlu digunakan, kita klik bahagian tu supaya keluar. Tapi kalau terlupa, nasib lah kan. Baik. So dia kata apa? Pertama sekali, kalau kan, dia start daripada 124 tu, rahsia masalah ini kan. Tadi tu, 124. 5 baris dari bawah sebelum penjelasan. Rahsia masalah ini maksudnya rumusannya ataupun panduannya ialah, kalau dia kata saya tidak syirik kepada Allah, jawabkan apa itu syirik. Jelaskan. Kerana mungkin dia salah faham maksud syirik. Kan? Macam tadi kan. Kalau dia berkata syirik adalah beribadah kepada patung, dia dah salah faham kan. Syirik tu beribadah pada patung. Kita kata, apa maksud beribadah pada patung? Maksud ibadah pada patung tu apa? Patung cipta ke ataupun patung tu syafaat? So jelaskan. Kalau dia kata saya tidak beribadah kecuali kepada Allah semata-mata. Jadi kita minta dia jelaskan apa maksud beribadah kepada Allah semata-mata. Kalau dia jelaskan ikut Al-Quran, itu yang kita nak. Memang kita setuju dengan dia lah. Tapi kalau dia jelaskan tak ikut Al-Quran, kita mengatakan, bagaimana kamu mengatakan kamu nak beribadat kepada Allah sedangkan kamu salah dalam memberi maksud ibadat kepada Allah, kan? Jadi boleh tak kita ni, kita kata saya ni orang Islam. Islam tu apa? Cuba bayangkan. Kan? Kamu kena masuk Islam. Islam tu apa? Islam ni apa? Jenuh tak? Islam ni kena sunat. Macam tu. Jenuh lah kan? Kita tak faham. Islam tu seperti yang dijelaskan oleh Jibril. Kan? Kita kata Islam tu adalah kita sentiasa senyum. Sedangkan Islam ada rukun. Islam, rukun iman, ihsan dan sebagainya. Kan, tiba-tiba kita jelaskan yang Nabi tak jelaskan. Menunjukkan kita ni mendakwa sesuatu yang kita sendiri tak tahu. Kalau dia mentafsirkan sesuai dengan maksudnya, tidak sesuai dengan maksudnya, jelaskan ayat-ayat yang menerangkan maksud syirik kepada Allah, kan? Dan beribadah kepada patung-patung. Maknanya kalau dia salah faham, kena jelaskan. Kamu itu salah, minta maaf salah, tapi yang betulnya macam ni. Ini tak bukan begitu. Syirik kepada patung bukannya percaya sekian-sekian.
tapi mempercayai bahawa sekian-sekian seperti yang Allah sebut. Okey. Baik. Kemudian dan ketahuilah okey, dan sebut sebelum tu bahawa syirik kepada Allah dan beribadah kepada patung-patung, serta jelaskan kepadanya bahawa hal itulah yang dilakukan sebahagian orang di zaman ini. Sebagaimana dulu orang buat, sekarang ni pun orang Islam, sebahagian orang Islam pun buat benda tu juga. Kena letakkan dalam minda dia bahawa macam tu. Maknanya bukan orang musyrikin zaman dulu sahaja. Ya, bukan orang musyrikin zaman dulu sahaja. Orang Islam sekarang ni pun duk ikut benda itu juga. Kan? Okey. Kemudian dan ketahuilah bahawa beribadat semata-mata kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun adalah perkara yang mereka ingkari. Kena beritahu pada dia, kan, satu benda, iaitu sembah Allah sahaja dan tidak buat syirik adalah benda yang orang musyrikin rasa pelik dan orang musyrikin tolak di zaman Nabi. Bila Nabi ajak yang tu, apa mereka kata? Tengok kat sini kan, dalam ayat ni, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ni, iaitu Muhammad, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni? Berapa kita sebut tadi? 360 lebih kurang lah, kan, sekeliling Kaabah. Belum dalam Kaabah lagi, belum yang kat luar, yang Safa Marwah lagi, belum yang kat luar-luar lagi, belum yang mereka bawa masa dalam perjalanan, kan. Masa dengar kot kan, dia, kalau tak ada benda nak sembah, mereka letak tepung yang diuli tu, kan, tepung, kan, uli tepung tu letak, inilah sembahan dia. Okey, tapi dah rasa jalan-jalan rasa lapar lah pula kan. Tak ada benda lain, ambil lah ni, makan. Kalau jumpa kurma nanti, makan dah makan kurma tu, ada tinggal berapa biji, nak sembah apa? Berbuah lah benda ni, kurma tu disembah. Tapi jalan sikit lagi, perut dah berbunyi, ambil kurma tu makan. Sebab tahap pemikiran orang yang musyrik ni sampai tahap tu. Okay? Baik. Dengan itu, orang musyrikin, kita kena beritahu pada dia, orang musyrikin menganggap tauhid, kan, mempraktikkan tauhid dan menolak syirik sebagai benda yang pelik. Kan? Apa yang mereka cakap? Apakah dia, iaitu Muhammad, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, 360 patung sekeliling Kaabah ni, Tuhan yang satu? Adakah dia, maknanya dia nak menafikan semua dan menganggap Tuhan itu satu sahaja? Tengok apa mereka kata, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan, yang amat-amat pelik. Gharib, ajib, ujab, kan? Okey. Jadi kita nak beritahu pada dia, kan, bahawa apa yang dia buat, kan, ataupun sebahagian umat Islam yang buat ni, bila kita sebut kita kena tauhidkan Allah sahaja. Nak doa-doa minta dari Allah sahaja. Jangan minta dari kubur-kubur ni. Bila dia orang kata pelik ni, inilah dia ayat dia. Yang kamu nak sebut pelik tu, orang dulu dah sebut dah. Siapa? Musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Okey, teruskan sikit lagi. Fa idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina kabira al-i'tiqad huwa asy-syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayn. Okey. Dia kata, engkau telah mengetahui bahawa yang dinamakan oleh orang-orang musyrikun pada zaman ini dengan sebutan kabirul i'tiqad. Okey, merupakan perbuatan syirik yang pelarangannya disebutkan dalam Al-Quran dan pelakunya diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, perhatikanlah bahawa bentuk kesyirikan pada zaman dahulu lebih ringan daripada syirik orang-orang sekarang. Hal ini dipandang dari dua segi. Faham tak maksud dia apa? Tak faham juga Kena pergi, boleh buat, Yayasan Taklim boleh buat ni tak? Boleh buat rombongan pergi Indonesia kan? Bagi dapat apa dia? Dapat faham sikit bahasa orang Indonesia ni kan? Tapi sebenarnya saya pun tak faham sangat. Tapi bila ada bahasa Arab tu, saya jadi faham lah kan? Okay. Dia kata macam ni, apa yang kamu dah tahu, apa yang kalian, yang anda semua dah baca sebelum ni, kalau itu kita semua dah faham,
Okey, ketahuilah bahawa apa yang orang musyrik pada zaman kita sebut sebagai i'tiqad, sebagai akidah. Zaman kita ni ada orang yang buat syirik, tapi dia orang kata inilah dia akidah. Faham tak bang? Contohnya apa? Contohnya doa kat kubur. Kata, tak boleh doa kat kubur. Kata, ini kepercayaan kita. Kita ni kan banyak buat dosa. Kita banyak buat dosa. Sebelum ni kan. Jadi takkan kita nak doa terus. Doa kena minta, wahai tuan Syekh kan, wahai Habib, wahai ni kan. Saya minta tolonglah kan, sampaikan hajat saya. Doa terus tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Pasal ini lebih bagus lagi. Kan? Okey, contoh lain macam saya rasa Syekh Muhammad Al-Arifi kan, dia pergi, ada dalam YouTube kan, dia pergi kat Yaman kan, dia jumpa seorang Indonesia tengah baca Quran dekat mana? Kat kubur kan? Kan, tengok kan? Dia kata, ni kenapa baca Quran kat kubur? Yang orang kata lebih bagus lagi kat sini. Baca Quran kat masjid macam mana? Okey juga. Tapi kenapa baca kat sini? Ya saya diajar sini lebih bagus lagi. Baca Quran dekat kubur lebih bagus. Memang tu jawapan dia. Maknanya itu dah jadi apa? I'tiqad, dah jadi kepercayaan, dah jadi akidah dia. Okey? Okey, baik. Jadi kalau kita kena tahu sekarang ni bahawa selepas semua penjelasan tadi, kita tahu sekarang ini bahawa apa yang disebut oleh orang yang buat syirik pada zaman kita ni sebagai akidah, sebenarnya itu adalah syirik. Okey? Baik. Dan syirik ini diperangi oleh Al-Quran. Kan? Dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Rasulullah SAW memerangi orang ramai atas dasar syirik ni. Maksudnya atas dasar nak membanteras syirik ini. Okey? Nabi tak redha. Nabi tak redha apa? Nabi tak redha untuk sehari-sehari. Kan? Sehari sembah Allah, sehari sembah Hubal. Sembah patung. Quraisy dah bagi dah option tu. Kata macam inilah Muhammad, kan? Tak payah, kita tak payah gaduh kan. Satu hari hang punya, satu hari kami punya. Selesai. Kan? Pasal apa kenapa dia orang mengatakan begitu? Kerana mereka tak nak terima akidah tauhid. Kan, iaitu membanteras segala berhala-berhala. Tak boleh terima langsung. Yang tu jadi mereka mengatakan macam ni. Satu hari. Jadi win-win situation. Gitu kan. So boleh tak boleh? Tak boleh. Nabi tak bagi. Okey. Bahkan kita sebut Allah tak membenarkan Nabi untuk menerima option tersebut. Okey. Dan Nabi memerangi orang musyrikin, kan, memerangi manusia atas dasar ini, atas dasar tauhid, nak establish tauhid dan juga nak membanteras syirik. Okey. Itu satu maklumat yang kita kena faham. Kemudian Syekh nak beritahu lagi bahawa ketahuilah bahawa syirik yang berlaku pada zaman dahulu, zaman Nabi, okey, yang dibuat oleh orang musyrikin, kalau nak dibandingkan dengan syirik yang dilakukan oleh orang zaman kita, kan, yang zaman dulu tu lebih ringan lagi. Maknanya lebih minor lah. Yang ini major sekarang ni, major syirik yang lebih besar lagi kedahsyatannya, okey, kerosakannya. Dari dua sudut. Sudut yang pertama, annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al-malaikata wal awliya wal awthana ma Allah illa fi ar-rakha wa amma shiddatu fayukhlisuna lillahi ad-du'a kama qala ta'ala wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Okey. Saya nak baca dulu yang ni. Tak apalah. Pertama, dari dua segi kan, dari dua sudut. Pertama, orang-orang musyrik zaman dahulu menyengutukan Allah, berdoa kepada malaikat, kepada orang-orang salih dan kepada patung-patung berhala, di samping menyembah Allah hanya dalam keadaan lapang. Lapang tu apa? Senang. Adapun dalam keadaan sempit dan susah, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Okey, dalilnya inilah dia. Apabila engkau ditimpa bahaya di lautan, tidak ada yang engkau seru selain dia, tetapi tatkala dia menyelamatkan engkau di daratan, engkau ni maksudnya kalian, okey, kamu semua, tiba-tiba kamu semua berpaling. Manusia memang selalu tidak berterima kasih. Kan, maksudnya orang musyrikin dulu kan. Satu kisah lah kan, Ikrimah.
Ikrimah antara orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kita masuk kota Mekah nanti, ada 3 orang. 3 orang ni, kalau jumpa mereka, bunuh. Kan? Siapa orang ni? Salah seorangnya Ikrimah. Jumpa Ikrimah, bunuh terus. Dia sedang berpaut dengan Kaabah pun, dengan kelambu Kaabah pun, bunuh kat situ, on the spot. Dan yang kedua Hind, kan? Kalau tak silap saya lah. Yang ketiga Abdullah bin Akhtal, kalau tak silap, kan? Yang pastinya Ikrimah lah. Okay? Jadi Ikrimah dia tahu benda tu, dia lari. Dia lari pergi ke Jeddah. Ke mana? Yang saya kata, kalau tak silap Jeddah lah. Pergi ke Jeddah dan nak naik bot. Taklimat sebelum naik bot, kan? Macam ni kita kat sini nak sembah mana-mana tak apa. Naik bot, minta tolong dari Allah sahaja. Jadi Ikrimah kata, hak ni yang aku lari ni. Ini benda yang saya larikan diri saya daripadanya. Tiba-tiba datang sini kena buat macam tu pula. Tak jadi biar aku pergi sana. Betul tak? Kan, maknanya dalam keadaan senang nak sembah apa-apa, patung ke, kurma ke, apa ke, tak ada masalah. Tapi bila naik bot, kan, tak ada lah. Dia tak ada lah patung, tak ada tolong, jangan. Kan? Dia memang situasi yang cukup mencemaskan dan dia panggil apa? Risiko yang penuh, yang berisiko tinggi. Yang boleh bantu kita Allah sahaja, Tuhan yang di langit. Tuhan yang kat bawah-bawah ni tak ada tolong kita. Jadi bila naik bot nanti, abaikan Tuhan-Tuhan yang lain, ikhlaskan doa kamu kepada Allah. Dia kata, ni yang Muhammad ajak aku. Aku lari daripada benda ni. Tiba-tiba sini, dia orang ni suruh, kan, lebih baik aku balik. Jadi dia pun balik. Dia balik dan dia masuk Islam. Okay? Jadi itu macam huraian untuk ayat ni. Wa qawluhu, okay, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus saa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Surah An-An'am ayat yang ke 40 dan 41. Ini semua maknanya dalil-dalil yang menunjukkan orang musyrikin dahulu, kalau dalam keadaan tenat, kan, dalam keadaan susah, dia akan minta dari Allah. Okey, tapi dalam keadaan senang dia akan buat syirik balik semula. Okey. So boleh bacalah ayat kat bawah tu. Saya baca yang bahasa Arab, okey. Tuan-tuan dan puan boleh baca yang bahasa Indonesia bawah tu, ya. Jadi saya tak payah ulang dah. Wa qauluhu ta'ala, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Okay, ila qawlihi tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Okay, kemudian itu surah Zumar ayat yang ke-8. Kemudian wa qawluhu ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, surah Luqman ayat yang ke-22. Ayat akhir ni saya terjemahlah. Apabila ombak, okay, seperti apa, dhulal ni awan kot. Betul tak? Apabila ombak seperti awan. Nanti sebut apa? Gunung, ya. Gunung boleh lah. Apabila ombak seperti awan, kan, nak kiranya macam diterjang, ya, atau apa, dia apa, terjang tu, dihempas, boleh lah, kan, dihempas, kan. Apabila ombak seperti awan nak menghempas mereka akan doa daripada Allah dengan mengikhlaskan agama, kan, ataupun mengikhlaskan apa disebut sini, ketaatan kepadanya. Okay? So nak ceritakan dalam keadaan yang kritikal, orang musyrikin dulu dia tahu dalam keadaan kritikal, Hubal, Uzza semua ni tak boleh bagi manfaat pun, kan. Hanya Allah yang boleh tolong. Minta tolong daripada Allah, kan. Tauhid dia masa keadaan kritikal. Teruskan 131. Faman fahima hadhil mas'alah, okay. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. Okay.
Dia kata apa? Siapa yang memahami masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya, bahawa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apalah. Saya urai tu bahasa kan. Dia kata macam ni Syekh kata macam ni. Siapa faham apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, bahawa orang musyrikin ni bila dalam keadaan yang orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah kan, dalam keadaan yang senang, mereka doa, mereka mereka sembah siapa? Sembah Allah dan sembah patung-patung. Tapi bila berada dalam keadaan dharra, syiddah, dalam keadaan yang kritikal, berisiko tinggi, mereka hanya doa dari Allah sahaja. Okay, siapa faham yang ni, dia akan faham bahawa syirik zaman ni lagi dahsyat lagi. Kenapa? Kerana syirik zaman ni susah and senang patung, susah and senang wali. Kan sampai ada yang mengatakan kalau naik kapal terbang tu ada air pocket lah apa benda semua tu kan, ingat wajah wali. Kan ingat wajah wali tu, insya-Allah selamat. Ada bahkan ada yang mengatakan bila naik bot apa semua kan, sebut ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, jangan sebut ya Allah. Pergilah ke Mekah pun cukup lah kan, ya Husain tu apa dia? Betul tak? Kita labbaik Allahumma labbaik, disebut labbaik ya Husain. Nampak? Okey. Tapi tak apalah, itu kita kira dalam keadaan senang. Ni dalam keadaan yang susah ni pun, ajaran-ajaran sekarang ni dah mula syirik yang masuk ke dalam umat Islam, dah mula mengajar umat Islam sebahagian lah kan, untuk dalam keadaan susah minta dari syekh-syekh ni. Okey. Itu yang masalahnya. Kan, jadi nak bandingkan, kalau nak buat perbandingan dengan musyrikin zaman dulu dengan syirik yang ada dalam umat Islam, mana yang lebih dahsyat? Kita lebih dahsyat lagi. Maknanya syirik dalam umat Islam lebih dahsyat lagi. Okay? Syirik zaman Nabi tu, masa susah ingat Allah, masa senang tak kisah. Okay? Yang ni masa senang kan ingat wali, masa susah lagi kena ingat wali. Bukannya masa senang tu you ingat Allah, masa susah ingat Allah. Tapi kalau masa susah tak apalah, Habib mana ke apa semua, syekh mana ke, itu tak ada masalah. Tapi masa susah tu ingat Allah, tak ada. Masa susah tu ingat wajah syekh. Sampai tahap tu kan, sebut ya Abdul Qadir dan sebagainya lah kan. Ini ada penjelasannya dalam kitab-kitab lain. Okey. Baik. Saya tak tahu nak habis pukul berapa ni. Ada masa lagi ke? Cukup. Dia biasa kalau kelas terakhir kan, dekat sekolah tu dia tak ada lama-lama kan. Betul tak? Kan? Saya pun tak tahu kat mana nak berhenti ni. Sekejap Okay, saya rasa 132 habis tu cukup insya-Allah. Al-amru tsani, pasal dia sebut dua benda supaya tak tergantung dari dua sudut kan. Syirik zaman sekarang lebih besar dan lebih dahsyat daripada syirik zaman dulu dari dua sudut. Pertama, zaman dulu senang syirik kan, bila susah tauhid. Okay, zaman sekarang ni kan, bila senang syirik, bila senang pun pergi kat kubur kan, bila susah pun minta daripada tuan punya kubur tu juga. Kalau Abdul Qadir lah kan, okay? Syekh Abdul Qadir minta, dan lain-lain lah, banyak lagi nama-nama lain. Yang kedua, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabin 'inda Allahi imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikah aw yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atun lillahi laysat 'asiyah. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. Okey. Yang kedua, Syekh mengatakan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada orang yang dekat kepada Allah. Okey, iaitu nabi, wali, malaikat, ataupun mereka berdoa kepada pokok-pokok, pokok-pokok dan batu-batu yang taat kepada Allah. Apa maksud pokok taat kepada Allah? Apa maksud dia? Batu taat kepada Allah, apa maksud dia? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan, bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Kan? Jadi pokok-pokok, batu-batu, semua yang Allah cipta ni lain daripada jin dengan manusia, kan? Mereka sebenarnya bertasbih kepada Allah. Itu maksud dekat sini. Batu ada pernah buat maksiat tak? Tak. Yang buat maksiat orang yang
Orang yang apa? Yang ambil batu tu dia pelekong orang lain ataupun dia baling orang lain. Kan? Siapa yang buat maksiat? Orang tu. Batu. Adakah kita nak hukum batu ni telah mencederakan dia? Hukum batu. Tak ada. Kan? Okay? Baik. Sedangkan, itu zaman dulu. Kan? Dia orang main selektif. Dia pilih siapa yang boleh nak kita doa kan selain dari Allah. Yang baik-baik yang kita pilih. Kan? Okey. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman kita, mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada manusia-manusia yang paling fasik. Orang-orang yang mereka seru adalah orang-orang yang mereka sebut-sebut sendiri banyak melakukan kejelekan-kejelekan seperti berzina, mencuri, meninggalkan solat dan lain-lain. Dan orang yang kadang-kadang yang dinobatkan sebagai pihak yang kita nak jadikan perantaraan antara kita dengan Allah ni, solat pun tidak. Tapi pergi minta tolong kat dia. Macam mana? Okay? Jadi banyak lagi lah mencuri dan sebagainya. Maknanya benda ni kalau secara umumnya kan, dia banyak berlaku dalam apa yang kita sebutkan Sufiyah kan, Sufism yang melampau. Bila sebut Sufism ni kita kena berhati-hati sikit kan. Sufism ada yang baik, bukan tak ada. Bukan Sufi. Tahu Sufi kan? Tasawuf kita sebut tasawuf ni kan, ada yang baik, bukan tak ada yang baik. Yang ikut Nabi sepenuhnya kan, pada peringkat pertama kan. Peringkat pertama peringkat syariat. Siapa dia ada 4 peringkat: syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Okey. Peringkat syariat adalah ikut Nabi SAW sepenuhnya. Akhlak Nabi, solat Nabi. Itu bagus lah. Mati dalam peringkat tu memang ikut sunnah betul lah. Tapi bila masuk tarikat ada 2 jenis syekh. Tarikat ni maksudnya kita masuk satu grup, tarikat Naqsyabandiyah ke apa benda yang lain-lain ni, tengok syekh dia. Kalau syekh dia ikut sunnah tak ada masalah. Kan? Contohnya kita buat satu tarikat kat sini, tarikat ta'limiyah kan. Kan kita buat apa? Tarikat tu maksudnya apa? Ada seorang syekh, dia akan memantau anak murid dia. Dia akan pantau kan, hari ni siapa yang tak buat baik lagi. Hari ni siapa yang dah baca Quran? Berapa banyak dah baca? Baru satu muka surat. Satu muka surat je. Patut ke macam tu? Kan? Dia pantau kita kan. Dia kata mentor-menti lah lebih kurang. Itu tak apa. Tapi ikut sunnah lah. Dia tak suruh baca, malam tadi saya jumpa ada zikir-zikir, baca zikir ni 1000 kali. Tak. You baca Quran. Quran terbaik. Zikir terbaik adalah Al-Quran. Okay? Dia ajar yang tu tak ada masalah. Dan dia pastikan, dia nampak kita buat tak betul, dia beritahu. Dan dia tu seorang yang baik. Tak ada masalah. Tapi berlaku ialah, yang kadang-kadang berlaku ni ialah, dia mendakwa dia tu syekh tarikat. Tetapi dia tu banyak penyelewengan. Kan? Penyelewengan dalam ibadat. Kan? Dengan bid'ahnya, dengan khurafatnya. Kan? Penyelewengan dalam pengurusan. Eksploitasi duit jemaah. Kan? Jadi, dia akan sebut contohnya, setiap seorang kena berikan sudus ataupun berapa dah, khumus ke kan, 1/5 harta untuk syekh. Jadi kalau syekh ni dia nak pergi mana-mana, saya nak pergi, kita perlu berdakwah di mana nak pergi? Mana? France. Kan? Kita dakwah sana, kita perlu mantapkan. Sebut tu je, tiket siap. Sedangkan Nabi lebih apa dia panggil? Sayyidu waladi Adam, penghulu kepada anak-anak Adam. Bila Abu Bakar nak offer tiket, bukan tiket lah, nak offer unta pun, dia kata bis saman, saya akan bayar. Kan? Bila anak-anak yatim dekat Madinah nak offerkan tanah, yang tanah mereka untuk buat masjid Nabi, dia kata tak apa-apa, ambil. Nabi kata tak, bis saman, aku akan bayar nanti. Tak ada duit sekarang, aku akan bayar kemudian. Okey. Tapi senang, syekh ni senang. Bila syekh tarikat yang salah ni lah kan, syekh tarikat yang salah ni, dia akan menunjukkan dia ada kehebatan. Bila dia ada kehebatan, orang semua rendah. Bila orang semua rendah, dia boleh eksploitasi. Eksploitasi ni maksudnya mengambil kesempatan. Okay? Sampai ke tahap tak apalah, cukup lah. Dia banyak sangat aku nak sebut tentang Sufiyah. Boleh tengok dalam majalah Islam, saya ada tulis dua yang terakhir lah. Yang kali ni baru hantar, dan yang sebelum ni saya tak tahu keluar bulan berapa kan. Kalau yang ni biasa bulan depan lah kan. Saya ada sebut sikit tentang Sufism ni. Tapi kita sebutkan Sufism yang falsafi,
Sufism yang mengambil pemikiran Buddha, pemikiran apa? Pemikiran Hindu, pemikiran Greek, Rom yang ancient Greek kan. Okay? Benda-benda gitulah. Yang tu yang salahnya. Dan saya jelaskan kat situ. Okay? Secara ringkas. Jadi ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala nak jelaskan. Syirik zaman dulu, syirik zaman sekarang. Syirik zaman dulu diorang pilih, kan? Nak syirik pun tapi kan nak doa kena pilih siapa yang benar-benar layak. Nabi-nabi, wali-wali. Zaman sekarang ni kan dia ikut siapa yang pandai menipu, kan? Dialah yang akan jadi syekh yang mantap lah. Pasal orang lain tak boleh nak kacau dia, kan? Minta maaf sebutlah perkataan menipu tu, tapi itu adalah apa yang berlaku, kan? Macam kita sebut apa dia panggil lah, yang dekat ke Terengganu tu, kerajaan langit tu apa? Ayapin, kan? Ayapin dia ada apa? Kan? Kalau wallahualam, tak adalah kita nak kata handsome tak handsome kan, tapi kalau tengok pun kan tak ada, tak ke mana lah wajah dia tu. Betul tak? Satu. Yang kedua, tapi kita pelik tau, macam mana dia boleh isteri dia seorang ustazah, kan, boleh ikut dia. Dahsyat tu, kan? Bahkan kalau bila dia pergi ke Allah musta'an, ke mana ni, Batu Cave kan, orang sujud kat dia, orang Hindu sujud kat dia. Okay? Jadi benda-benda ni kita merasakan macam banyak benda yang tak kena pada dia, kan? Apa dia? Saya rasa tak ada. Saya tak pasti dia background dia apa, tak sempat nak kaji, tapi rasanya tengok tak ada lah, kan? Okay? Tapi tengok dia punya kerajaan langit itu dengan, boleh tengok kot dalam YouTube ke apa ke, kan? Teko besar kan, apa macam kita tengok pun apa dia ni nak buat dia tarik ke apa, kan? Jadi macam tak munasabah, kan? Tapi macam mana orang boleh ikut? Kenapa orang boleh ikut? Pasal dia dah doktrinkan, dia dah tanamkan dalam jiwa pengikut dia bahawa dia tu suci. Kalau dia dah suci, orang lain tak boleh nak cakap apa-apa. Dan itu adalah salah satu cara golongan Sufism yang melampau ni, Sufism yang bersifat falsafah ni, mereka menguasai anak murid mereka. Anak murid jangan belajar sangat, tanya terus kepada syekh, kan? Bahkan nak tanya pun tak boleh, kena ambil sahaja. Kita ni fasalu ahla dzikri, tanya banyak-banyak sampai ustaz tak ada jawab, tanya. Ustaz tak ada jawab, nanti dia balik ulang kaji. Tak jawab tak boleh. Tak boleh tanya soalan, tak boleh. Siapa yang tanya, siapa yang banyak soalannya, lemah imannya. Gitulah lebih kurang. Okay? So benda-benda itu, kenapa mereka boleh hidup ataupun kenapa mereka boleh survive? Kerana dia dah doktrinkan pemikiran ta'assub dan dia panggil apa? Taqdis, mengkuduskan atau mensucikan syekh. Di sisi ahli sunnah semua benda ni tak ada. Ada Abu Bakar kata tak, seorang pun tak boleh langgar arahan saya. Tak ada, kan? Ati'uni ma ata'tullah, kan? Abu Bakar ataupun yang lain kan, taatlah kepadaku sebagaimana aku mentaati Allah. Orang yang orang yang miskin itu kuat selagi mana dia tak dapat hak dia. Orang yang kaya itu lemah selagi mana dia tak memberikan hak dia, hak yang patut diberikan, harta, kan? Tengok apa perkataan yang digunakan, kan? Orang yang miskin kuat. Kita kata, kalau kita logik, orang miskin lemah lah, kan? Betul tak? Tapi dia kuat kerana dia boleh tuntut hak dia dari pemerintah, iaitu Abu Bakar. Abu Bakar pula As-Siddiq, terbaik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan. Okay? Abu Bakar ada dia main duduk gitu je, kan? Orang datang, tak, dia kerja macam orang lain. Cuma lepas jadi khalifah barulah diberikan gaji dari Baitul Mal. Okey, alang-alang gaji Baitul Mal, kan? Takkan sikit-sikit kena banyak gitu. Tak. Lepas habis pula dekat nak mati, dia kata, apa yang aku tinggalkan kembalikan kepada Baitul Mal. Sampai Umar mengatakan letih jadi khalifah lepas Abu Bakar ni. Pasal semua kena kembalikan. Dan Umar buat gitu juga. Lepas tu tak ada. Laman dia tak ada semua. Anak-anak dia semua macam orang biasa. Isteri dia pun macam orang biasa. Tak boleh nak. Okay? Jadi tak apalah, saya nak ceritakan kat sini bagaimana
kalau nak cemerlang dalam agama, ikut cara salaf. Salaf siapa dia? Rasulullah, para sahabat. Dan sesiapa sahaja yang ikut mereka ni, tabi'in, tabi'un tabi'in, imam-imam dalam fiqh, dalam hadis dan sebagainya, ikut mereka ni. Jangan ikut orang yang ada penyelewengan dalam pemikiran, yang nakkan supaya orang semua pandang dia tu hebat. Okay, dan kena ingat, saya kadang-kadang risau tau bila cuba bayangkan, kita jadi ustaz ni kan, bila jadi ustaz orang pandang kita hebat lah, betul tak? Tapi kita kat rumah, kita ni macam biasa je. Bila naik kereta, kita ni biasa je. Kadang-kadang sampai tahap bila kita dipanggil pergi sana sini tu, kan, cuba bayangkan, keluar kapal terbang, buka pintu, orang tunggu dah. Hui, dahsyat ni. Kalau aku teruskan macam ni, jadi hebat aku ni. Kan? Tapi masa tu kita kena fikirkan bahawa kita ni lemah. Sebab tu kita fikirkan macam Umar radhiyallahu anhu, khalifah. Ini baru ustaz, dia khalifah, Amirul Mukminin. Bila dia rasa dia hebat, dia panggil semua orang. Okay, dan dia kata, kan, dia panggil orang semua dah berkumpul, kan, dia kata apa? Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab, begitulah maksud dia lebih kurang, adalah anak kepada seorang wanita yang makan daging kering di Mekah. Okay, Assalamualaikum. Itu je dia punya khutbah, itu je. Orang ingat ada amanat lah daripada kan, panggil ramai-ramai ni, tiba-tiba itu je. Abdul Rahman bin Auf tak puas hati, dia kata, wahai Amirul Mukminin, engkau tak buat apa-apa kecuali engkau telah menjatuhkan diri engkau depan orang. Jadi apa Umar kata? Wahai Abdul Rahman, aku terdetik dalam jiwa aku ini bahawa aku ni orang yang hebat. Jadi aku nak ajar jiwa aku ni bahawa aku ni orang yang hina. Memang tujuan aku tu. Ya? Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan dan perempuan tak tahu, pernah kena puji tak? Depan-depan orang kena puji. Ada? Ada kan, sikit-sikit kan? Jadi ustaz ni asyik kena puji je. Kan bila datang ke depan, kita nak ngajar Ramadan apa semua kan. Dia ni seorang ustaz yang hebat. Dia ni biar betul. Orang yang hebat, yang apa dia, ilmu dia tinggi. Kita bila kita fikir apa yang dia cakap dengan kita, tak kena. Kan? Ya, sebab tu Nabi SAW, Nabi larang kita puji orang tinggi-tinggi. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kamu telah menyembelihnya tanpa, kan, zabahtu bi ghairi sikin, kita lebih kurang kamakal, kamu telah sembelih dia tanpa pisau. Kan, kamu telah menjadikan dia tu berpotensi untuk jadi seorang yang takabur, seorang yang sukakan dia panggil apa? Kemegahan. Sebab tu kalau anak murid, dia jangan puji syekh lebih-lebih. Kan? Kalau nak puji pun puji apa yang syekh tu tahu, yang ada pada syekh tak apa. Sama juga dengan pemerintah kan. Kalau kita ada pemerintah, PM kita, bila jumpa dia, puji dia benda yang dia buat. Yang dia tak buat, jangan pujilah. Kan, ini puji PM, semuanya perfect dalam semua benda. Tak boleh. Dia kata PM bagus dalam sekian. Cukup. Kalau dia tanya nanti, yang lain tu tak ada kan? Yang lain tu setakat ni belum lagi. Contohlah kan. Tak apa, biar jawab terus terang. Jangan kita kata, dah tak ada masalah, memang PM terbaik. Kan? MB kita terbaik, semua benda dia baik. Tak ada yang salah, tak ada cacat celah dalam MB kita. Tak boleh. Itu bahaya. Okay? Dan jangan sebut juga pada ustaz kita. Okay? Saya rasa itu sahaja. Anak saya ni pun dah memberitahu masa dah habis ni agaknya. Kan? Okay? Ada apa-apa nak tanya kah? Ya. Yeah. Soalan tu umum. Memang ada hadis yang Nabi SAW sebutkan, antara adab doa adalah selawat ke atas Nabi. Kalau itu maksud dia tak apa. Tapi kalau maksudnya ialah kita doa dengan doa-doa yang bersifat bid'iyah, bersifat baru, tak ada zaman Nabi kan. Contohnya apa? Contohnya, ya Allah, aku meminta daripadamu, memohon, aku berdoa daripada engkau, ya Allah, dengan jah Rasulullah. Jah ni kehebatan. Dengan kehebatan Rasulullah. Okay? Doa cara ni tak ada. Tak ada dalam sunnah. Kan? Para sahabat pun tak buat. Kan? Jadi kita mengatakan paling kurang bid'ah. So apa doa terbaik? Doa terbaik cari. Banyak doa-doa dalam
Al-Quran, banyak doa-doa dalam hadis Nabi, yang contohnya Nabi SAW mengatakan laqad da'allaha bismihil a'zam, dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling besar ataupun yang paling agung. Okay, yang mana siapa sahaja yang doa dengan nama itu, Allah tidak akan tolak doanya. Okay? So adalah, saya pun tak ingat sekarang ni apa dia Ismullahil Azam. Ada khilaf kat situ di kalangan ulama, kan? Tapi kita carilah kemudian. Okay? So Nabi dah jelaskan benda-benda ni. Okay? Jadi kadang-kadang kita meletakkan syarat-syarat. Nak doa kita makbul, sebut nama Nabi Muhammad. Okay? Kalau maksud kita selawat, ya ada dalilnya. Tapi kalau maksud kita doa-doa yang baru, kan, tiba-tiba kita mengatakan itu lebih baik daripada apa yang Nabi sebut, saya tak bersedia nak mengatakan benda tu betul lah. Bahkan saya bersedia mengatakan benda tu lebih mirip kepada bid'ah. Okay? Ya. 12:45 habis ya? Okey. Oh, betul tu. Dia patut sekadar kita encourage benda tu atau memang kena elak? Dia nak selamat elak lah, kan? Nak selamat elak. Pasal dia benda tu, itulah masalahnya. Dia sebut macam mana? Adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau dia sebut tu, kita kena detail sikit lah. Kalau dia sebut tu, ya Allah sampaikanlah pahala kepada Syekh Abdul Qadir, itu ada khilaf lagi lah, kan? Tapi kalau dia sebut tu, ya Allah kami berdoa dengan apa dia? Dengan kehebatan Syekh Abdul Qadir, itu masalah lah. Kan, tak kena detailkan yang tu. Kadang-kadang dia doa tu, ya Allah sampaikanlah pahala ni kepada Nabi, pada apa semua. Dan antara yang disebut adalah Syekh dan juga kepada Syekh Abdul Qadir. Itu ada khilaf sikit lah di kalangan ulama' dari sudut nak menyampaikan pahala kita, menghadiahkan pahala kita kepada orang yang dah mati. Okay, Imam Syafi'i kata tak boleh, tapi rasanya dalam mazhab Ahmad ada yang membenarkan. Ibn Taymiyah kata okey. Jadi adalah khilaf kat situ, kan? Tapi kalau minta tolong, ya Allah, kan, dengan kehebatan Syekh Abdul Qadir selamatkanlah kami. Itu adalah doa yang berbentuk paling kurang bid'ah. Kan? Paling kurang bid'ah. Jadi kalau ada tempat lain baguslah, kan? Tapi kalau tak ada juga, wallahu alam, paling kurang masa dia doa tu jangan angkat tangan. Itulah. Okay. Betul ke ada di kalangan adik di Malaysia ni yang bermasalah, yang mana mereka ni ada cubaan untuk menghilangkan nama-nama tokoh para ilmu yang membangunkan Salafiyah ni dan Salafiyah ni? Betul ke ada berita? Soalan tu umum sangat. Ada sebahagian Siapa tokoh tu siapa? Mana tokoh yang nak ditenggelamkan tu siapa? Macam mana Syekh Muhammad Abdul Wahab? Saya rasa betul lah. Kan? Adalah usaha yang nak mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni tak ada dia panggil sumbangan yang besar. Tak ada sumbangan yang besar. Okey. Dan kecenderungan nak diberikan kepada Muhammad Abduh. Kan? Muhammad Abduh ni secara umumnya dia adalah banyak masalah pada dia. Kan? Dari sudut tahrir mar'ah, nak membebaskan wanita daripada kepompong apa dia, hijab lah apa semua, kan. Jadi nak mengangkat yang tu kemudian menjatuhkan yang ni, pada saya tidak cerdik lah. Perbuatan yang tidak sepatutnya dibuat oleh orang yang mengaku dia itu sunnah. Wallahu alam. So caranya ialah macam kita baca sekarang ni, kan, ketegasan yang ada, kan, pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga di samping ketegasan, approach dia cukup cantik. Kan, kalau baca sejarah, nanti boleh minta lah Ustaz Sri Sobri cerita sikit tentang sejarah apa dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cara dia nak approach tu, kan, dia datang jumpa, kan, kita tengok tu macam yang Nabi buat lebih kurang lah, kan. Taklah kata dia tu Nabi, kan, tapi dia kata dia macam ikut sunnah Nabi. Bila sampai pada satu tempat, saya nak menyampaikan, kalau benda tu baik terima, kalau tak baik tak apa, saya pergi.
dengan cara yang baik. Kan? Dan tawakal yang ada tu tinggi kan. Hasilnya tengok, hasilnya. Kan, macam mana? Berbeza dengan gerakan-gerakan lain yang hasilnya biasanya akan merosakkan. Kan, kalau nak sebut secara spesifik, saya sebut spesifik tu lah kan, macam gerakan Ikhwan Muslimin kan. Dekat Mesir, berapa lama dapat menguasai? Berapa lama? Berapa? Mursi 2 tahun je. Tak sampai 2 tahun. Itu yang paling lama. Okay, dan yang lain tu hanya menyebabkan pergolakan. Hanya menyebabkan pergolakan. Okay, kalau tak pergolakan dari sudut ketenteraman, pergolakan dari sudut pemikiran, tak jelas, banyak benda tak jelas. Kan, tauhid, tak apalah, janganlah tauhid sangat. Nampak? Kan, syirik-syirik apa, bid'ah-bid'ah, khurafat, tak payah, saya tak jangan sebut benda tu. Kan? Okay, tapi kalau gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas, ini tauhid, ini syirik. Betul? Okey. Ini sunnah, ini bid'ah, ini khurafat. Jadi kita boleh bezakan, selesai. Kan? Itulah secara ringkasnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengiktiraf ulama-ulama kita dan peranan mereka, dan jangan sekali-kali kita menjatuhkan ulama-ulama kita. Kan? Adalah setengah-setengah ulama mengatakan, saya tak tahu ni perkataan siapa, mereka menyebut luhumul ulama masmumah. Kan, daging ulama ni, kan, daging ulama ni apa? Beracun. Tak faham tak maksud dia? Orang yang nak memperlekehkan ulama, tak lama nanti dia yang kena. Tak lama Allah akan buka pekong yang ada pada dia. Sebab tu kita jangan sentuh ulama-ulama. Bukan dari sudut kita mentakdiskan. Sentuh dari sudut ilmiah tak apa. Faham tak? Dari sudut ilmiah, okey, dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada kesilapan di sini. Tak ada masalah. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak ada sebarang signifikan dalam dakwah salaf, dalam dakwah sunnah. Letih macam tu. Seolah-olah orang mengatakan Imam Asy-Syafi'i ni, tengok, seorang mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i seorang imam yang hebat, tapi yang ni dia ada menggunakan hadis yang dhaif. Okey, lebih tepat adalah Imam Ahmad. Ini pula dia qiyasnya tidak berapa tepat. Tak apa yang tu, tapi mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i bukan tokoh Islam. Ni bahaya tak? Bahaya. Okay, so kena hati-hati. Beza antara dua benda tu. Kan? So jangan buat benda tu. Dan kalau ada orang macam tu, kita doakan supaya dia mendapat hidayat. Okey, wallahu a'lam. 12. Cukup kot. Kita tutup dulu dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.